Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib bulanan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu permasalahan yang berbangkit di kalangan ahli-ahli waris. Malam ini kita nak tengok sikap-sikap ahli waris yang ada dalam masyarakat kita. Maka sikap ahli waris ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam menyelesaikan harta pusaka boleh dikategorikan kepada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang tidak mahu menyelesaikan harta pusaka. Yang kedua adalah lambat menyelesaikan harta pusaka. Dan yang ketiga, enggan menyelesaikan harta pusaka. Maka malam ini kita cuba lihat yang pertama dahulu. Baik. Sikap yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, adalah tidak menyelesaikan harta pusaka. Menurut penulis buku ini, dia kata terdapat lebih kurang 20%. 20% apa? 20% tanah-tanah masih lagi terdaftar atas nama orang yang telah mati. Maka kalau 20% ini bukan satu angka yang sikit, banyak. Kalau 100,000 tanah tadi, ada 20,000 geran-geran tanah yang masih lagi atas nama si mati. Habis tu geran tanah yang ada di Malaysia takkan 100,000. Satu negeri, satu daerah dah berapa, tuan-tuan dan puan-puan? Maka ini membuktikan bahawa waris-waris tidak menyelesaikan harta pusaka tersebut. Di manakah silapnya? Adakah mereka tak nak urus? Barangkali nak, tapi ada halangan. Adakah mereka tak nak mendapat harta? Oh, tak nak sebab saya dah banyak dah harta. Tu pun harta-harta ujung-ujung kampung, buat apa? Pula. Jadi macam-macam alasan yang dikemukakan. Maka bila mana alasan-alasan ini terus-menerus dibuat, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama adalah tanah terbiar dan harta itu jadi tidak terurus. Kalau kita lihat dari sudut ekonomi, macam surau kita ni kan, tanah yang ada di surau ini, apa yang kita boleh manfaatkan? Kedai di bawah tu termasuk surau ni. Dapat sewa bulanan, betul-betul. Lagi makan free. Nampak kot kan? Itu sewa bulanan. Kemudian itu dari sudut dapat duit. Dari sudut lain, tu kawasan di sebelah ini besar. Siapa bawa anak-anak, berlarilah sampai pensan, tak ada masalah. Maka dimanfaatkan tanah itu. Daripada kanak-kanak duk main tak tentu hala, mari duduk sini, ada kelas Quran dan sebagainya. Maka bila mana tanah terbiar, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan berlaku? Rumah tadi tidak berpenghuni, cukai tanah tidak dibayar, maka hasil kepada kerajaan pun, kerajaan negeri ke persekutuan ke, tak dapat. Kemudian kalau cerita tentang semak samun, lagilah siapa pula nak bersihkan? Musim buah, musim yang ada musim, yang ada hasil pun tidak boleh diguna pakai. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dia akan jadi seperti hutan rimba yang tidak bertuan. Jadi bila jadi begini, tuan-tuan dan puan-puan,
Sebelum pembahagian, harta itu tidak dapat dipastikan menjadi milik siapa. Kenapa? Sebab tak ada orang yang mahu bertanggungjawab menjaga, membersihkan atau membaiki rumah. Kalau ayah saya waktu muda dulu, dia ada tuntut, dia bukan tuntut, dia mohon tanah kerajaan. Maka dia mohon dulu waktu dia muda, umur 50-an, baru lulus. Tanah di mana? Gua Musang. Bukan tanah landai begini, jenis tanah bukit. Nak boleh ke panjat begini tuan-tuan, setiap bukit. Maka saya mari terfikir, andai kata berlaku kematian, siapa pula nak pergi urus tanah sana? Nak jual? Kalau kerajaan ambil buat highway, tak apa juga dah. Dapatlah kita dapat pampasan dan sebagainya. Tapi setakat ni tak dengar lagi. Mungkin 5 tahun lagi kan. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi keadaan-keadaan begini tuan-tuan dan puan, dia merugikan waris-waris kerana tidak dapat memanfaatkan harta peninggalan orang tua itu. Kerana apa? Sebab masing-masing biarkan sahaja. Masing-masing tak nak peduli. Masing-masing ada tanah sendiri dan ada harta sendiri, maka biarkan harta tersebut. Maka itu yang ditulis oleh penulis tadi. Masih lagi ada 20% tanah yang ada ini masih lagi terdaftar atas nama si mati. Baik, yang kedua. Yang kedua tuan-tuan dan puan, urus niaga hartanah itu menjadi beku. Kenapa jadi beku? Kerana sebarang urus niaga seperti jual beli, gadaian, pajakan, sewaan dan sebagainya tidak dapat dijalankan. Kerana apa? Sebab tanah itu masih lagi terdaftar dengan nama si mati. Maka ini merugikan ahli keluarga si mati. Kerana apa? Kerana tidak boleh memanfaatkan, bukan hanya keluarga dia saja, masyarakat dan negara umumnya. Sebab itu mana-mana harta yang ada ni tuan-tuan dan puan-puan, cuba balik, semak balik. Ada tak masih lagi tercatat nama tanah ni, nama arwah ayah aku, arwah mak aku, atuk nenek dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ada waris yang mana dia mencari jalan mudah. Apa dia buat? Disebabkan tak settle lagi hartanah tadi, dia buat jual beli dengan hartanah tersebut. Ni ada jenis berpenyakit begini. Yang dia jual beli tadi, tanah itu hak dia, tak ada hak dia, tapi masih lagi atas nama si mati. Maka dia jual macam mana? Dia tak tukar nama pun, dia buat surat perjanjian. Yang tak tahannya bila dia buat surat perjanjian, di antara dia selaku penjual dan orang itu pembeli. Orang tu bagi duit kat dia, dia kata aku nak jual murah ni sebab aku pun dapat free tanah ni. Nah, aku jual pada kau. Berapa aku nak jual? 30,000. Cantik tanah aku ni, tepi jalan. Kita dengar 30,000. Kita pergi tabung haji, korek mana yang ada dengan duit anak-anak kita, sekali kita korek, maka kita bayar 30,000 tersebut. Maka kita berpaksikan kepada dokumen surat perjanjian jual beli itu sahaja. Jadi bila berlandaskan kepada surat perjanjian jual beli itu tuan-tuan dan puan-puan, yang jadi masalahnya adalah yang kita beli ini, tanah itu masih lagi dengan nama si mati. Kalau nak berpindah pada kita, dia ada satu layer lagi. Apa dia? Si mati punya ahli waris mesti selesaikan dulu bicara kuasa di pejabat tanah. Kalaulah ahli waris si mati yang jual kat kita tadi dah dapat 30,000, agak-agak dia nak selesai. Sebab dia tahu dah, kalau aku selesai, makan modal. Barangkali 30,000 ni aku tak dapat bersih. Tolak pula untuk kos kan, untuk settlekan kos untuk bicara kuasa tadi tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kena beringat, kita bila nak buat urusan jual beli, biar kita buat itu sampai ke penamat. Kalau kita beli tanah, penamat kita di mana? Geran tanah tu nama kita. Itu penamat jual beli. Kalau kita nak sedekah, penamatnya di mana?
Ni duit kita tadi ni masuk dalam tabung masjid tu tadi. Itu penamat dia. Dia penamatnya bukan aku nak sedekah, nantilah aku sedekah. Itu bukan penamat dia. Penamat dia mesti ada setiap transaksi muamalat yang dilakukan oleh kita ini. Maka oleh itu sesiapa sahaja dinasihatkan supaya tidak membeli tanah yang masih terdaftar dengan nama si mati, walaupun harganya lebih murah berbanding harga pasaran. Tapi bab suka beli harta tanah murah ni, selalunya golongan-golongan Melayu lah, orang Melayu kita ni. Betul tak betul? Dia minat lah. Jadi bila dia duk beli dengan harga begitu, kemudian harga bawah pasaran pula, mesti ada something wrong. Kita yang kena semak. Tapi kita tak, sebab kita duk nampak yang murah tadi, tuan-tuan. Asal murah jalan, kita tak tahu apa yang bakal berlaku. Sebab pada kita, risiko nanti kita tanggung nanti lah. Yang penting kita dapat dulu. Masalah yang kita dapat tadi pun tak sempurna lagi masalahnya. Dia bila mana tak berlaku kematian, tak berlaku perceraian, boleh sembang lah. Tapi bila mana berlakunya perceraian, bila mana berlakunya kematian, waktu itu dia gelabah biawak. Waktu itu dia akan cari mana kabel untuk selesaikan masalah dia. Dia tak kira dah waktu tu. Kalau perlu bayar pun dia sanggup bayar, tuan-tuan. Tapi masalah ni adalah daripada peringkat awal lagi, dia tidak mengambil jalan yang paling selamat, tuan-tuan dan puan-puan. Nak bila mana kita bina rumah kan atas tanah sendiri, kita kata daripada kau bayar syarikat tu, baik kau bayar tukang ni. Mula tukang ni pula waktu setuju tadi, okey, saya akan buat begini. Okey, selesai. Sahabat saya dia renovate dapur dengan toilet. Dah siap naik bangunan, tukang tanya, dapur dengan toilet ni nak bubuh mozaik tak? Dia pergi tanya, perlu mozaik ke tidak? Lepas tu kawan saya tanya, bukan sekali dengan mozaik? Tak, mozaik harga lain lah, tengok. Tuan-puan buat rumah, termasuk mozaik ke tak termasuk mozaik? Termasuk dah. Tak pernah lagi saya tengok kawan-kawan saya beli rumah yang tak ada mozaik. Kira masuk dengan simen begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Tengok dia main kat tu pula. Jadi sebab itu kita bila mana kita nak menjual produk dan sebagainya, mesti jelas. Kalau jual madu apa? Asli ke tidak? Kalau campur, cakap campur. Kalau asli, cakap asli. Kalau kelulut, cakap kelulut. Bukan kelulut, cakap bukan kelulut. Betul tak betul? Saya jual asli, sebab itu saya jual mahal. Kita pun percaya, yelah sebab asli mahal, padahal campur. Pula. Kemudian kita pun tunjuklah bukti bahawa ini memang betul-betul madu. Cuba rasa manis. Manis tu madu. Sebab kalau bukan manis, bukan madu. Pula dah. Dan nama pun madu, memanglah manis. Betul tak betul? Kita yang tak tahu ni layan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu hati-hati. Yang saya bimbangnya adalah yang kita menggunakan khidmat dia pula dah yang cari jalan untuk kelentong kita. Memang problem, tuan-tuan dan puan, bisnes yang dibuat ini. Kerana apa? Sebab akad di awal tadi tidak jelas. Sebab itu kita yang nak mengakad tadi ni mesti jelas, tuan-tuan. Baca sepuas-puasnya. Sama jugalah yang kita duk belajar ni, tuan-tuan pula excited. Dan Ustaz Ehsan kata penting kita merancang, maka tuan-tuan pun carilah mana yang paling terbaik untuk hibah, untuk wasiat. Terma tuan tak baca. Bila tak baca, bila tak faham, mula kena pusing dengan pihak sana. Kemudian mulalah jadi tak puas hati, begitu, begini dan sebagainya. Saya buat hibah takaful, bila saya mati dia dapat. Tengok-tengok kita mati umur 80. Rupanya termanya setakat umur 60 saja yang dapat tadi ni. Lepas pada 60 tak dapat. Pula. Jadi kena faham dengan jelas lah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sama juga dengan ceramah kan. Setengah masjid dia kata Isnin minggu kedua ni adalah, dia kata kalau minggu tu
bermula satu hari bulan Rabu, maka Isnin tu yang seterusnya adalah minggu kedua pula dah. Maka saya pun terang, Isnin minggu kedua adalah yang di bulan itu, Isnin yang ada di bulan itu buat kali kedua. Ni pun pemahaman juga. Kemudian bila saya kata clash, dia kata ustaz hari tu janji lain pula dah, padahal kau yang tak dibaca. Jadi ini berkait tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tuan-tuan dan puan, kalau bab ini saya hati-hati. Kerana apa? Sebab kalau tak boleh datang, maklum seminggu awal. Betul. Kecuali kalau emergency lah, nak buat macam mana. Kalau emergency sekalipun, tolong cari pengganti. Kalau tak cari pengganti, pening Abang Fazil tergulu hilir WhatsApp orang tu, WhatsApp orang ni dah. Habis segala sudut dia tanya, free tak? Sian kat dia tuan-tuan dan puan. Okay, baik. Seterusnya, kemudian tuan-tuan dan puan adalah yang ketiga. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, apa yang bakal berlaku adalah status pemilikan menjadi tidak jelas. Kenapa? Sebab dari segi undang-undang, selagi tanah pusaka itu belum dibuat pembahagian mengikut undang-undang, maka status pemilikan waris-waris tidak rasmi dan tanah itu masih terdaftar dengan nama si mati. Tak selesai lagi. Ayah kita mati, dia ada 5 ekar tanah. Dari sudut undang-undang, kita belum lagi pemilik yang rasmi kepada tanah tersebut. Kenapa? Sebab tanah itu masih lagi dengan nama si mati. Yang dikatakan rasmi ini tuan-tuan dan puan, apabila nama kita ini telah ada dalam geran tanah tersebut. Walaupun hukum faraid sudah menentukan bahawasanya siapa yang berhak mewarisi, kita lah. Tapi selagi bahagian masing-masing tidak didaftarkan dalam surat hak milik, maka status dan kadar pemilikan setiap orang waris juga masih tidak pasti, ataupun kita kata tidak muktamad. Cuma saya nak pesan kepada semua, tuan-tuan, ayah kita dia ada sebidang tanah. Tanah tu nama siapa? Tanah tu nama dia. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala ayah kita mati. Maka ahli waris ayah kita ni ada 5 orang. Siapa? Kita 5 beradik. Mak kita mati lama dah, 3 lelaki 2 perempuan. Maka tanah tersebut milik siapa? Tanah tersebut adalah milik ke-5 orang ini, kalau semua setuju buat masuk nama dalam tanah tersebut. Cumanya bahagian itu dia berbeza-beza. Sebab 2 bahagian anak lelaki, 1 bahagian anak perempuan. Kecuali kalau kita bersetuju, kita bahagi sama rata. Tapi bahagi sama rata pun hati-hati. Kita tak boleh kata yang kita punya tanah di hujung ni, kakak kita punya tanah di tengah. Tak boleh. Sebab yang boleh dikatakan hujung, tengah, tepi, atas, bawah bila mana dipecahkan lot tersebut, kemudian diasingkan, diceraikan, kita kata geran tadi, daripada 1 bertukar jadi 5. Tapi nak jadi 5 ni bukan benda yang mudah. Kena tengok pula pada akta ataupun akta yang ada dalam kanun tanah negara tadi. Adakah seluas ini boleh pecah lot? Ada yang tak boleh pecah lot. Ada pula tak lebih, maksimum nama tak boleh lebih daripada berapa orang. Jadi dia terikat. Jadi jangan kita memandai-mandai, kita bincang apa semua, tidak. Kita kata tanah kita di bawah ni, maka kita pun jual lah pada orang tu. Orang tu pula setuju bayar, kita cantik, kita tukar nama kita, dibuat masuk nama dia. Asalnya kita 5 beradik, buang nama kita, buat masuk orang lain yang tak ada kena-mengena dengan yang 4 tadi. Adakah pemilik? Ya, pemilik. Tapi yang ni dia pemilik di mana? Yang ni pula setelah berlalunya 5 tahun, dia pergi buat rumah di hujung. Kenapa? Sebab dia kata, yang penjual kata bahagian di hujung. Maka yang empat lagi kata bukan di hujung, di tengah ni, di tengah-tengah busuk ni. Pula
Oh, jangan buat main tuan-tuan dan puan-puan. Bab-bab tanah ni kan. Sebab itu saya adalah beli tanah satu, baru nak buat rumah. Kontraktor tanya nak buat di mana. Saya kata belakang 10 kaki. Lepas tu duduk tengah-tengah, jangan rapat ke hujung. Kenapa? Saya bimbang, saya tak ambil yang dia. Kalau dia tak ambil yang saya, tak apa. Kalau saya tak ambil yang dia, itu lain. Tapi kalau dia tak ambil yang saya, waktu saya hidup, okey. Selepas saya mati, pemilik yang baru pula lah ahli waris saya. Jadi duduk tengah-tengah. Rugi ustaz sebab ada. Tak apa, biar rugi. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan nak banyak lagi pahala, kalau tanah tuan-tuan dan puan tu di tepi jalan betul, tuan-tuan ke dalam sikit lah. Ni setengah ni rapat ke hujung. Begini orang nak lalu tuan-tuan dan puan. Begini. Tuan-tuan tahu dia letak apa? Pagar besi tuan-tuan dan puan. Asalnya ada longkang, dia tutup longkang tadi. Sebab dia kata tanah dia sampai longkang ni, tutup longkang. Nah, habis banjir yang sebelah sana. Pandai rumah dia pergi naik 6 kaki. Nah, tinggi. Jadi bila air naik, pergi rumah orang dulu, rumah dia tak naik. Letih tak? Letih kenapa? Sebab kita tak ada human touch, kan? Kita tak ada satu perasaan. Kalau aku buat begini, orang duk lalu hari-hari tanah aku, dapat manfaat tak pada aku? Aku je fikir begitu, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita mengharapkan dia fikir begitu. Masalahnya dia tak fikir begitu. Maka kita pun nak marah tak boleh, sebab itu hak dia. Betul tak betul? Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan. Baik. Maka tuan-tuan dan puan, bila mana isu pemilikan tidak jelas ini berlaku, maka ini mendorong kepada pemilikan terhadap sesuatu harta pusaka tanpa hak, dan kemungkinan besar boleh dipertikaikan pada bila-bila masa. Ini yang kita bimbang. Status pemilikan tidak jelas. Sebagai contoh, kita ni duduk di kampung. Tanah kita ni atas, rumah kita ni atas tanah kita. Maka tanah ini nama kita seorang. Anak kita kata, boleh tak nak buat rumah di hujung tu? Anak kita berapa orang? 5. Yang minta berapa? Seorang. Nak bagi ke tidak? Kan tak bagi kan, dia kata aku ni jahat benar. Betul? Kan aku bagikan, takut yang lain pula mengungkit. Betul? Kalau yang terbaik macam mana ustaz? Yang terbaik adalah jual pada anak bahagian yang dia nak bina rumah tadi. Nak macam mana? Pecah halal. Masalahnya ustaz, anak saya duit tak ada. Pula kalau dia duit tak ada, cakap kat dia, kau jangan buat rumah lagi. Kenapa? Sebab kau tak mampu lagi. Nanti kau buat rumah. Sebab tu kena jelas. Saya bimbang bila mana kita beri tanah kita yang ujung tu kepada dia, dia pun naiklah rumah. Bila naik rumah tadi, tuan-tuan dan puan, kita mati. Yang banyak berlaku, dia kata apa? Dia kata disebabkan dia bina rumah di situ, maka rumah dan tanah semua sekali ni jadi milik dia. Kenapa? Sebab dia yang pertama bina rumah. Oh, cantik tuan-tuan. Rumus begini sangat cantik. Kita petikai bila masa pula ayah bagi pada engkau. Dah ayah bagi aku buat tanah tani, makna kata dia bagilah tu. Pula dia buat rumusan awal. Mana transaksi jual belinya? Mana transaksi hibahnya? Tak ada. Kita pula diam, kita pula tak bunyi mulut. Standard lah ayah bila anak buat perangai, mana bunyi mulut, betul tak betul? Ayah punya perangai, dia diam je. Jadi kalau tak nak menjadi isu berbangkit tuan-tuan dan puan-puan, maka
jual bahagian kita kepada dia. Ikutlah, nak ikut harga semasa ke, harga dulu ke, harga sekarang ke, untung ke, rugi ke, terpulang tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Sebab kita berbimbang berlakunya keadaan yang tidak diingini akan datang sebelum kita meninggal ataupun selepas kita meninggal. Yang paling kita takut apa dia tuan-tuan dan puan? Namanya adalah silaturrahim. Ini yang paling takut. Tuan-tuan ceritalah dengan saya sekalipun, saya paling takut benda Allah ini. Nak sekarang ini ada WhatsApp group, lagi takut. Nak tulis ni fikir dulu tuan-tuan dan puan. Tapi hari tu jadi juga sekali. Rumah abang di Labu Lanjut naik air. Jadi kita duk tunggu bila nak suruh datang tolong. Dia penat barangkali, dia bubuh dalam grup. Ayah pula pergi support kat belakang. Oh, diam. Tengok. Kita pun pergilah dengan muka masam pergi tolong tuan-tuan dan puan-puan. Salah kita jugalah tak bertindak awal. Sepatutnya tanya ialah orang dalam kesusahan, kan? Dia takkan bagi tahu kita. Jadi kita yang kena ambil tahu. Situ pun satu hal. Nak pula tuan-tuan dan puan, dalam WhatsApp group ini siapa ada? Isteri kita, isteri abang kita, isteri adik ipar adik kita dan sebagainya, ipar dua kita, birah dan sebagainya. Lagi kena jaga perkataan. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, sebab cerita silaturrahim ini kalau tanya pada siapa-siapa, nak boleh selesai, dia bukan boleh settle dengan belanja teh tarik tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita boleh belanja teh tarik tak? Mat, jom kena sup gearbox hujung minggu ni. Oh ya, padahal kita bergaduh dengan dia itu disebabkan sup gearbox. Hilang masalah dia dengan kita tuan-tuan dan puan-puan. Yang paling hilangnya, dia bubuh straw dekat tengah-tengah tu, zup tuan-tuan dan puan-puan. Tahun depan baru keluar yang dia sedut tadi tuan-tuan dan puan-puan. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat tuan-tuan dan puan adalah akan berlakunya pemilikan tanpa hak. Ini yang paling takut ni. Sebab dari segi hukum syarak, oleh kerana kebanyakan waris tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hukum faraid, mereka sering tergelincir dengan tidak memberikan hak kepada yang waris yang sepatutnya berhak, dan kadangkala membahagikan hasil yang diperolehi daripada harta pusaka itu sesuka hati tanpa mengikut hukum faraid yang sebenar. Ini yang paling takut sekali. Sebab tuan-tuan kena ingat ya, bila sebut pemilikan tanpa hak ini, makna kata kita makan, kita ambil harta orang secara salah. Ini bukan dosa tuan-tuan dan puan potong kiu beli makanan, tuan-tuan tahu tak? Ni bukan dosa tuan-tuan dan puan terambil selipar orang hari Jumaat, datang dengan selipar buruk, balik dengan selipar baru. Bukan. Ini dosa tuan-puan makan, dosa tuan-tuan dan puan guna, dosa yang tuan-puan masuk dalam perut. Ini yang paling takut ni. Sebab kalau kita tak ada pengetahuan yang mendalam tentang hukum faraid, percayalah tuan-tuan dan puan-puan, daripada sekecil-kecil pembahagian tuan-puan dah salah daripada awal, kebarangkalian besar tuan-puan akan tergelincir dalam lembah dosa. Contoh ustaz, paling kecil apa dia? Suami kita mati. Lepas bulan mati tadi, suami kita pula jemaah masjid, dia punya jubah saja ada 25 set, warna berbeza-beza. Tu belum lagi kain plekat. Ni orang sedekah pergi tahlil tak buka-buka lagi pun ada ni. Begini bertingkat. Maka dia kata, daripada biar begini, makan anak-anak rosak, baik aku sedekah. Sekurang-kurangnya mengalir juga pahala pada si mati. Dia pun kumpul 3 beg plastik besar. Dia kira-kira semua sekali 4 kilo tuan-tuan, ataupun 10 kilo dan sebagainya. Apa dia buat?
Dia bawa masuk dalam kereta, pergi hantar rumah anak yatim. Persoalan ni, pertama, siapa suruh dia pergi hantar? Kedua, mana dia tahu mengalir pahala pada si mati? Ketiga, atas keputusan siapa yang dia buat tindakan itu? Ustaz, suami dia kot, dia berhak. Betul, dia berhak. Tetapi dia siapa? Dia adalah ahli waris. Dia adalah salah seorang ahli waris, dan dia adalah salah seorang pemilik. Jadi bila dia salah seorang, dia bukan menguasai semua. Bukan itu hak dia. Kalau dia nak hantar ke rumah anak yatim, dia mesti hantar bahagian dia sahaja. Makna kata ustaz, kena tanya juga ahli waris yang lain. Ya, wajib tuan-tuan dan puan. Kenapa? Sebab pakaian itu juga termasuk dalam harta pusaka. Benda sekecil-kecil. Itu kita tak pergi lagi tentang barang kemas, yang mana ada berpandangan, pandangan yang merapu. Dia kata apa? Barang kemas ini hanyalah untuk anak-anak perempuan sahaja. Itu macam mana kira? Macam mana kira tu? Lagi bernilai, lagi banyak dia sapu tuan-tuan dan puan. Barang kemas dia tak main puluh-puluhan ringgit ni. Dia main ratus ribu, puluh ribu. Nak pula arwah mak dia ni pula daripada pantai timur. Dah jual kat mana, kerja apa? Meniaga kat mana? Pasar Siti Khadijah. Adik nak kuih gapa, berok dah. Zup gini dah. Ada yang main gelang. Tuan-tuan cuba pergi Kelantan lah tuan-tuan. Pergi musim raya, tuan-tuan pergi kedai emas dia. Kadang-kadang gad pun tak ada tuan-tuan dan puan. Dia jadi macam biasa. Saya kata gila set ni kata. Masuklah 5 minit lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, bila berlaku pemilikan yang tanpa hak ini tuan-tuan dan puan, dia boleh menyebabkan seseorang itu memakan harta secara haram, ataupun bahasa lebih beradab, secara salah. Kerana selagi mana tanah itu belum dibuat pembahagian secara rasmi mengikut undang-undang, kebanyakan waris-waris tidak mengetahui siapa antara mereka yang berhak mewarisi dan berapakah bahagian yang akan mereka warisi. Banyak benda kena belajar. Saya pun mari terfikir juga. Dulu kalau saya tak ada dalam bidang ini, walaupun saya ustaz, barangkali saya pun tak tahu. Kadang-kadang seronok kenapa tuan-tuan dan puan? Seronok kerana menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan, tuan-puan tambah lagi ilmu. Kadang-kadang by call, ustaz pun ada telefon, ustaz-ustaz, dia tak faham, dia tanya kita tak faham tajuk yang dia pakar, kita tanya dia, jadi berkongsi-kongsi. Jadi bila berkongsi ini, apa yang seronok adalah penceramah nak bercakap isu ini, kalau confirm baru cakap, kalau tak tahu cakap tak tahu, selesai. Sebab kalau kita cakap gitu, kita bimbang, yang mendengar ni dia akan pegang. Bila dia pegang, jadi masalah. Kebetulan pula yang kita ajar tadi tak kemas jawapan dia, lagi problem. Sebab itu dalam bab ini tuan-tuan dan puan, dia mesti ada structure untuk menjawab soalan. Sebab itu kalau tuan-puan tanya saya, kadang-kadang tuan-puan pun boleh terkejut dengan apa yang saya tanya balik. Sebab tuan-puan tanya, saya tanya balik. Tapi bila saya tanya balik, tuan-tuan memberikan satu jawapan yang shaky, yang tak tepat. Arwah ayah saya dulu, dia meninggalkan 5 bendang sawah padi. Kemudian sepatutnya saya dapat tengok dapat pada orang lain. Okey. Bila dia tanya soalan begitu, dapat pada orang lain, persoalannya adalah
Bagaimana boleh dapat pada orang lain begitu saja? Sebab nak boleh dapat pada orang lain atau dapat pada dia, mesti pergi ke pejabat tanah. Betul tak betul? Pejabat tanah dia mesti berhadapan dengan pegawai. Pegawai dia paling common ada ijazah sarjana muda, tuan-tuan dan puan. Dia bukan boleh pergi main begitu saja. Kita tanya dia balik. Ayah tadi ni dia beri pada orang itu waktu dia hidup ke lepas pada dia mati? Tak tahu tapi bila dia mati saya tengok dah nama dia. Awak dah semak belum tarikh pertukaran nama tu sebelum dia mati ke selepas dia mati? Tu saya tak tahu. Banyak kan kena pergi. Jadi kena tahu tuan-tuan dan puan satu persatu. Jadi sebelum kita nak buat satu andaian persoalan itu, kita kena ada kaedah siasatan yang sempurna. Kena jadi pegawai IO jugalah, investigation officer, tuan-tuan dan puan. Sebab dia berkait dengan faraid ni, dia berkait dengan apa? Kita memahami fakta itu, kemudian kita memahami hukum hakam, kemudian kita memahami teori matematik, kemudian kita kena memahami teori pentadbiran. Bagaimana boleh bertukar nama? Adakah boleh sewenangnya begitu, ataupun dipanggil semua orang, ataupun bagaimana? Panjang ustaz nak boleh ke mahir dalam bab ni. Memang dia bukan dengan sekali kuliah agama, tuan-tuan dan puan. Dia tak habis dengan sekali kuliah maghrib. Sebab itu kita buat sebulan sekali. Dah dapat minggu ni kita ambil sikit, bulan depan sikit lagi. Kalau sekali datang penuh, orang Kelantan kata jeluok. Tahu jeluok? Baby minum susu tiba-tiba tobek tu kan, tu panggil jeluok. Jadi tak boleh begitu. Setakat itu. Siapa ada soalan? Ada soalan? Tuan Haji, Puan Haji? Faham semua sekali? Ada soalan? Nampak semua begini tadi tak? Muka macam confused. Tanya soalan, tak ada soalan. Ada soalan? Haji? Haji? Okey. Mana kata soalan sudah sampai lah. Azan. Okey. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi pada bulan hadapan, bulan 12. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini, iaitu kita huraikan sifat sikap ahli waris yang tidak menyelesaikan harta pusaka, apakah akibat-akibat yang bakal berlaku. Maka kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.